أجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang kita berada sekarang adalah berkenaan tentang minuman-minuman yang dilarang untuk minum. Dan kita telah selesai berkenaan tentang menyimpan minuman ataupun membuat air rendaman di dalam 4 bekas yang ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk Nabi SAW guna pada awalnya. Kemudian dibenarkan dan sekarang ini pada riwayat 5209 kita telah tiba pada hadis berkenaan tentang bayan, penjelasan anna kulla muskir, setiap perkara yang memabukkan. Khamrun adalah sebagai khamar. Khamar secara majaz. Adapun khamar yang betul-betul kita dah belajar bab di semalam adalah sesuatu yang diperbuat daripada kurma dan juga daripada anggur. Itu adalah khamar yang sebenar-benarnya. Namun semua yang memabukkan adalah termasuk di dalam hukum khamar. Dan wa anna kulla khamrin, setiap khamar itu hukumnya adalah haram. Bererti setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang pertama daripada tajuk ini, qad sabaqa maqsudu hadzal bab, telah berlalu tujuan daripada bab ini. Wa dzakarna, dan kami telah sebutkan dalailahu, segala dalil-dalilnya, fil babil awal, pada bab yang terdahulu, ma'a mazahibin nas, bersama dengan pendapat para ulama yang pelbagai. Wa hadhil ahadithul madhkuratu huna, hadis-hadis yang ada pada tajuk ini, sarihatun, adalah jelas, fi anna kulla muskir, bahawa setiap minuman yang memabukkan ataupun setiap yang memabukkan, fahuwa haram, hukumnya adalah haram. Wahuwa khamar, dan ianya dipanggil sebagai khamar secara majaz sebahagiannya. Wattafaqa ashabuna, dan para ulama kami telah bersepakat, ala tasmiyati jami'i hadhil anbidha khamrah, bahawa setiap daripada nabis, air rendaman ini dipanggil khamar. Namun kebanyakan mereka menyebut ianya adalah panggilan secara majaz. Secara majaz. Kenapa secara majaz? Majaz maksudnya secara penggunaan sahaja, bukan secara hakikat. Wa innama haqiqatul khamar, kerana khamar yang realiti, bila dalam hadis sebut khamar, bila di dalam Quran disebut khamar, maka sebahagian para ulama menyebut ia asirul ainab, ianya adalah air yang diperbuat daripada anggur dan juga daripada kurma, mengikut hadis yang sebelum ini. Maka namun secara ringkasnya adalah setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram, apapun minuman tersebut. Nanti kita akan dengar orang dulu mereka mabuk kerana minum madu yang direndam, maka Nabi sebut haram. Ada orang dulu dia mabuk kerana minum daripada zurrah, daripada jagung, maka Nabi SAW sebut haram. Sebenarnya semua yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Tidak kisah ianya daripada tepung sekalipun, daripada madu, daripada kurma, daripada anggur, daripada apa pun, semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Zaman kita ada yang dengan gam, maka haram. Ada yang dengan petrol, maka semua yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Terus 5209 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, su'ila Rasulullah, Nabi SAW telah ditanya anil biti', berkenaan tentang minuman biti'. Apakah itu biti'?
akan diterangkan pada riwayat 5212 tentang bitik. Maka Nabi telah ditanya tentang bitik. Maka Nabi SAW bersabda, kullu syarabin, setiap minuman askara yang memabukkan, fahuwa haram, ianya adalah haram. Dan ini adalah asal dalam segala hukum, bahawa semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. 5210 dan 211, kedua-dua hadis ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama matan dia, iaitu kullu syarabin askar fahuwa haram, ataupun kullu syarabin muskir, setiap minuman yang memabukkan maka adalah haram. Kalaulah seseorang itu dengan sesuatu jenis teh yang tertentu dia minum, maka boleh memabukkan kerana simpan terlalu lama, maka ianya adalah haram. Bahkan sebenarnya kebanyakan daripada minuman yang memabukkan pada zaman dulu adalah disebabkan mereka peram lama, mereka simpan lama. Kalaulah kita tengok dalam penulisan arak-arak yang mahal, maka arak-arak yang mahal ini lagi lama disimpan beratus tahun, maka lagilah ia bernilai lebih tinggi dan lebih mahal kerana ianya lebih memabukkan. Maka sebab itu kebanyakan minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang diperam untuk tempoh yang tertentu, untuk tempoh yang lama. Sama macam nabis, air rendaman. Bila air rendaman kurma ataupun anggur direndam lama sedikit, maka menjadikan ia memabukkan, maka haram untuk diminum. 5210 dan 11 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil biti'. Apakah itu biti'? Kita akan baca pada riwayat 5212. Maka Nabi SAW pun bersabda, kullu syarabin askar fahuwa haram. 5211 pun kita tidak terjemahkan. Wa billahi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Sa'id bin Mansur wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb kulluhum an Ibn Uyainah tatahwil. Wa billahi qala wa hadatsana Al-Hasan Al-Hulwani wa Amr bin Humayd an Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi an Salih tawil. Wa billahi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Amr bin Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum an Az-Zuhri bihadha الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب setiap minuman muskir yang memabukkan, apakah hukum dia? Haram, ianya adalah haram. Maka riwayat yang seterusnya nak menjelaskan kepada kita kebiasaan orang Arab Mekah Madinah, mereka minum daripada nabis kurma dan juga nabis anggur. Tetapi Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat ini menyebutkan di Yaman, di negerinya ketika itu, mereka ada minum al-mizru dan juga al-biti'. Maka ditanya kepada Nabi, boleh ke tak? Maka Nabi beri penjelasan yang sama, kullu muskin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Kalaulah tak memabukkan, maka ianya tidaklah haram. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Amidah Azmi, Hajjah Sabaria dan juga yang lain-lain. Terima kasih kepada Nina Jak binti Bujan di atas gift dan juga sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga di ruangan Facebook, ahlan-ahlan kepada semua yang ada, Nur Hayati dan juga Fatimah Samsuddin, Rohayah, Abdul Ghani, Nur Aini, Abdul Manaf serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Riwayat 5212, baca sanad dia. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ba'athani Nabi SAW telah mengutuskan aku wa Mu'adz bin Jabal bersama dengan Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, menuju ke Yaman. Fakultu, maka aku pun telah bertanya, wahai Rasulullah, inna syaraban, sesungguhnya ada minuman, yusna'u, yang dibuat, bi ardina, di negeri kami, yang dikenali sebagai al-mizru. Yang mana al-mizru ini adalah diperbuat daripada Bali, minas syair, daripada Bali. Wasyarabun, dan ada satu minuman lain, yuqalu lahul biti', yang kita baca berulang tadi, yang dipanggil sebagai biti', ianya diperbuat daripada rendaman madu, minal asal, madu yang diperam lama. Maka baginda pun memberi jawapan yang ringkas, kullu muskir haram, setiap yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Setiap yang memabukkan bukan bererti kena tunggu mabuk baru haram, tak.
Contohnya ada minuman ni, contohnya air rendaman kurma. Kita rendam lama, seminggu contohnya, sampai dah berbuih-buih. Maka ianya kita tahu kalau minum memabukkan. Maka bukanlah nak tunggu mabuk baru haram. Maka sedikit pun adalah haram. Maka ianya adalah haram walaupun sedikit. Ada orang kata, kalaulah Nabi sebut setiap yang memabukkan haram, berarti kalaulah selagi tak mabuk maka tak haram. Tidak. Maka yang sedikit pun adalah haram. Sebagaimana kalau minum banyak maka memabukkan. Jelas ke jelas? 5213 baca sanad dia. Maka dalam riwayat ini diterangkan bahawa bagaimana mereka buat arak bitik, arak daripada madu. Maka daripada Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi SAW telah mengutuskannya wa Mu'azan dan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Faqala lahumma, maka baginda berpesan kepada mereka berdua, basyira, sampaikanlah berita gembira, wa yassira, permudahkanlah, wa 'allima, dan ajarilah orang di sana, wala tunaffira, dan jangan menjadikan orang benci dan menjauhkan diri daripada agama. Wa urahu qala wa tatawa'a, dan salinglah tolong menolong di antara kamu berdua. Falamma walla, apabila mereka telah mula pergi, raja'a Abu Musa kembali kepada Nabi seraya bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innalahum syaraba, sesungguhnya bagi penduduk Yaman mereka mempunyai satu jenis minuman, minal asal, daripada madu, yutbah, di mana minuman tersebut dimasak hatta yaqid, sehingga ianya menjadi pejal, menjadi pejal. Wal mirzu, dan ada juga minuman al-mizru. Al-mizru yusna'u minasy-syair, yang mana ianya diperbuat daripada bali. Maka Nabi SAW pun bersabda, kullu ma askar, setiap yang memabukkan, anis salah, yang menghalang seseorang itu daripada menunaikan solat, maka ianya adalah haram. Maksudnya bukanlah nak tunggu minum mabuk baru haram. Sedikit pun pada minuman yang boleh memabukkan, maka ianya adalah haram. 5214 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah mengutuskan aku, kata Abu Musa al-Asy'ari, bersama dengan Mu'az bin Jabal ilal Yaman, ke Yaman. Faqala, maka baginda berpesan kepada mereka, ud'uwan nasa, ajaklah kamu berdua orang ramai kepada Allah. Wa basyira, hendaklah kamu berdua menyampaikan khabar gembira, wala tunaffira, dan janganlah kamu mendua menjauhkan manusia daripada agama. Wa yassira, permudahkanlah kamu berdua akan urusan manusia, wala tu'assira, dan janganlah dipersulitkan. Maka berkata Abu Musa, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, aftina, berikanlah jawapan kepada kami, fi syarabain, pada dua jenis minuman, kunna nasna'uhuma bil Yaman, yang kami biasa membuatnya di Yaman. Apakah yang pertama? Al-biti', dan al-biti' ini asalnya daripada madu. Yunbazu hatta yashtadda, maka ianya yumbas, diperam, ianya direndam dengan air, dan ianya direndam dengan air, hatta yashtadda, sehingga menjadi berbuih. Maka direndam begitu lama air madu ni sampai menjadi berbuih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Wal mizru, dan yang kedua adalah air minuman al-mizru, dan ianya diperbuat kadangkala minaz zurrah, daripada jagung, wasyair, kadangkala daripada bali. Yumbazu, maka ianya direndam di dalam air, hatta yashtadda, sama juga sehingga air tersebut menjadi berbuih. Selalunya kalaulah air rendaman ini menjadi berbuih, itu adalah tanda yang ia memabukkan. Wakana, dan adalah Nabi SAW adalah seorang yang diberikan jawami'ul kalim. Apakah jawami'ul kalim? Pendek ucapan baginda, namun sangat mendalam dan meliputi makna yang baginda sebutkan daripada ucapan baginda. Maka baginda bersabda, anha, aku melarang, an kulli muskir, daripada setiap yang memabukkan, askara anis salah, yang memabukkan seseorang itu daripada dapat menunaikan solat. 5215 baca sanad dia. Maka telah datang seorang lelaki daripada Jaishan, wa Jaishanu minal Yaman,
Dan Jaishan ini adalah sebuah negeri yang terletak di Yaman. Maka dia telah tanya kepada Nabi SAW berkenaan tentang minuman. Yashrabunahu, yang mereka ada minum di negeri mereka. Minaz zurrah, daripada jagung. Mereka rendam jagung bersama dengan air dan mereka biar untuk tempoh yang lama sehingga kadangkala berbuih. Yuqalu lahu al-mizru, maka minuman daripada jagung ini maka dikenali sebagai al-mizru. Maka baginda Nabi SAW bertanya, awa muskirun hu, adakah ianya memabukkan? Maka orang tersebut menjawab ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, kullu muskir, setiap yang memabukkan adalah haram. Inna ala Allah ahda, sesungguhnya Allah ada membuat perjanjian. Liman yashrab, bagi orang yang meminum al-muskir, minuman yang memabukkan, an yaskiyahu, maka Allah akan memberi dia minum, disebabkan dia minum minuman yang memabukkan, min tinatil khabal, daripada minuman tinatul khabal. Apakah itu tinatul khabal? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tinatul khabal? Sabda Nabi SAW, araku ahli nar, minuman daripada peluh penghuni neraka. Maka orang yang minum arak di dunia, minum minuman yang memabukkan di dunia, maka apakah siksaan dia? Di dalam neraka dia perlu minum peluh penghuni neraka. Ataupun usarah. Usarah bermaksud adalah nanah penghuni neraka. Itu minuman dia sebagai siksaan daripada arak yang dia minum, benda memabuk yang diminum di dunia. 5216 baca sanad dia. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, kullu muskir khamar, setiap yang memabukkan hukum dia adalah seperti khamar. Wa kullu muskir haram, dan setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, dan barang siapa yang minum arak, minum yang khamar, benda yang memabukkan di dunia, famata, lalu meninggal dunia, syaratnya apa? Wa huwa yudminuha, dan dia tak bertaubat, dia ketagih, dia terus menerus minum. Yudminuha, terus menerus minum. Lam yatub, dan tidak bertaubat. Lam yashrabha, dia tidak akan dapat minum arak pada hari kiamat. Dalam syurga nanti ada arak. Wa anharum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai yang di dalamnya terdapat arak yang mengalir. 5217 dan 18, kedua-dua ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama riwayatnya. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abu Bakar bin Ishaq kilahuma an Rahim bin Ubadah qala hadatsana Ibn Jurayj qala akhbarani Musa bin Uqbah an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskir khamar wa kullu muskir haram. 5218 pun kita tidak terjemahkan. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Salih bin Mismar as-Sulami qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Abdul Aziz bin Al-Muttalib an Musa bin Uqbah bi hadzal isnad mislah. 5219, maka baca, kita terjemahkan. Maka Nabi SAW telah bersabda, kullu muskir, setiap yang memabukkan khamrun, hukumnya adalah sama dengan khamar. Walaupun orang Arab banyak menggunakan khamar untuk minuman yang diperbuat daripada anggur dan juga nakhlah kurma. Wa kullu khamrin, dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Bab yang seterusnya, uqubah, siksaan, man syaribal khamra, bagi orang yang minum arak, idza lam yatub minha, maka apabila dia tidak bertaubat daripada minum arak, biman ahi iyyaha fil akhirah, dia akan dihalang daripada meminum arak di dalam syurga pada hari akhirat. Dia tak akan dapat minum arak. Maka hendaklah kita bertaubat daripada segala jenis maksiat dan dosa. Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita. Selagi mana ada peluang. Nanti bila dah sampai sakaratul maut, maka pintu taubat akan ditutup. Terus 5220 baca sanad ya. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang minum arak di dunia, hurimaha, akan diharamkan untuk dia minum arak pada hari akhirat.
maka dia tak akan dibenarkan untuk minum arak ketika mana di dalam syurga. Terus, sebab itu disebut di sini pada baris yang pertama, maka walaupun dia dapat masuk syurga, wa in dakhala, walaupun dia dapat masuk syurga, maka dia akan dilarang daripada minum arak di dalam syurga. Terus, maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang minum arak di dunia, falam yatub minha, dan tak bertaubat daripadanya, hurimaha, akan diharamkan daripadanya untuk minum arak di hari akhirat. Falam yusqaha, maka tidak akan diberi minum kepadanya. Dan setengah ulama kata walaupun dia masuk syurga, dia tak akan diberi minum daripada arak di dalam syurga. Maka ditanya kepada Malik, adakah hadis ini marfu'? Maksudnya adakah ini hadis ini riwayatnya sampai kepada Nabi? Qala na'am, beliau berkata ya. 5222 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man syaribal khamar, barang siapa yang minum arak di dunia, lam yashrabha, dia tidak akan dapat meminumnya di hari akhirat, illa an yatub, kecuali jika dia bertaubat. Maka kalaulah dia bertaubat, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. 5223. Yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Pusingkan kipas ni pada saya. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana ibnu abi umar qala hadatsana Hisham ya'ni ibn Sulaiman al-Makhzumi an ibn Jurayj qala akhbarani Musa bin Uqbah an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Ubaidillah. Nombor 1. Okey. Terus bab yang seterusnya berkenaan tentang ibahatin nabis. Harus boleh untuk meminum nabis. Apakah maksud nabis? Air yang direndam dengan sesuatu. Sama ada kurma ataupun kismis, maka hukumnya adalah boleh. Syaratnya lam yashtadda, selagi tidak berbuih, walam yasir muskira, dan selagi tidak memabukkan, maka tak ada masalah untuk minum nabis. Nanti para pelajar boleh cuba, nanti ambil kurma, maka rendam malam dan esok pagi minum. Dia taklah manis macam kita minum air jus, air gula, cumanya ianya adalah sihat dan ianya ada air manis-manis buah. Maka Nabi SAW suka untuk minum. Terus, dan dalam hadis ini diterangkan Nabi SAW akan minum untuk selama lebih kurang 2 hari. Kalaulah Nabi buat, contohnya hari ini adalah hari Selasa. Kalaulah Nabi buat daripada Selasa malam Rabu, maka Rabu pagi Nabi minum, Rabu malam Nabi minum, Khamis pagi Nabi minum, Khamis malam, kadang-kala Nabi SAW dah tak minum. Kadang-kala Jumaat Nabi SAW tak minum. Masuk hari ketiga, Nabi SAW dah tak minum. Kerana nak elakkan daripada ianya berkemungkinan untuk memabukkan. Terus riwayat 5224, kita akan baca hadis dan faham. Terus. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala telah berkata, kerana Rasulullah adalah Nabi SAW yuntabazu lahu, dibuat rendaman air, dibuat air nabis untuk Nabi, awwalal lail, pada awal malam. Contoh untuk mudah faham adalah pada awal malam Rabu, Selasa malam Rabu. Fayashrabuhu idza asbaha yaumah kadza, maka Nabi akan meminumnya apabila bangun pada waktu pagi. Maksudnya pada pagi Rabu, Nabi SAW akan minum air nabis tersebut. Wallailatal lati taji'u, dan juga pada malam keesokan harinya, iaitu pada Rabu malam Khamis, Nabi SAW akan tetap minum. Wal ghada, dan keesokan paginya, Khamis pagi pun Nabi SAW minum. Wallailatal ukhra, dan malam selepas itu, iaitu Khamis malam Jumaat pun Nabi SAW masih minum. Wal ghada ilal asar, dan Nabi akan minum daripada Jumaat pagi sampailah kepada asar. Bila dah asar, lepas asar, fa in baqiya syai'un, jika berbaki sesuatu daripada nabis tersebut, saqahul khadim, Nabi akan beri minum kepada para khadam, aw amara bihi fasubba, dan kalaulah telah mula berbuih, Nabi SAW akan suruh buang. Maka lebih kurang 3 hari. Kalau zaman kita daripada Rabu malam Khamis sampailah kepada Jumaat petang, itu tempoh yang Nabi akan minum daripada air rendaman yang sama. Dan kalaulah lebih daripada itu, Nabi SAW tak minum. Jelas ke jelas? Terus,
Semua riwayatnya lebih kurang sama. 5225. Baca sanad dia. Maka hadis ini disebut hanya 2 hari. Hadis tadi sebut 3 hari. Hadis ini hanya sebut 2 hari. Maka sebenarnya ringkasannya adalah selagi mana Nabi SAW tidak nampak perubahan berbuih, maka Nabi SAW minum. Apabila Nabi SAW rasa ianya boleh berbuih, maka pada waktu itu Nabi tak minum. Dan secara ringkasnya, ia bergantung kepada tempat. Tempat yang panas lagi cepat, minuman tersebut boleh berubah menjadi memabukkan. Tempat yang sejuk, maka lambat untuk ia berubah menjadi minuman yang memabukkan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau berkata adalah Nabi SAW yuntabadhu lahu, dibuat air rendaman untuk baginda fi siqain, pada satu bekas kulit. Qala syu'batu min lailatul isnain, akan dibuat contohnya daripada Ahad malam Isnin, maka Nabi akan minumnya sepanjang hari Isnin. Wathulatsai ilal asar, dan Nabi akan minum pada hari Selasa sampai asar. Maka riwayat ini adalah dari 2 hari, sebelum ini 3 hari. Fa in fadala, maka jika ada lebihan daripada minuman yang ada dalam bekas tersebut, maka Nabi akan beri minum kepada para khadam apabila Nabi pasti ia belum memabukkan, au sabbahu, ataupun Nabi akan suruh untuk membuang akan air tersebut. 5222, baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, yunqa'u lahu. An-naqi' bermaksud rendaman, sama macam nabis. Maka yunqa'u lahu, direndamkan untuk baginda kismis. Maka diambil kismis, direndamkan dalam air. Fayashrabuhu al-yawm, maka Nabi SAW akan minum untuk sepanjang hari tersebut. Wal ghad, hari kedua. Wa ba'dal ghad, bahkan hari ketiga. Namun hari ketiga bukan sampai malam, hanya sampai kepada waktu petang hari yang ketiga. Thumma ya'muru bihi, maka Nabi akan kemudian perintahkan air tersebut, sama ada diberi minum kepada orang selagi mana belum memabukkan, au yuhraku, ataupun dicurahkan, dibuang. 5227, baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Yahya bin Yahya an-Nakhai, beliau berkata, telah bertanya sekumpulan orang kepada Abdullah, daripada sini ya ke atas. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, yunbadhu. Maka yunbadhu, yunqa'u, memberi maksud yang sama. Maka direndamkan untuk Nabi SAW kismis fisiqa, di dalam bekas air yang diperbuat daripada kulit. Fayashrabuhu, maka baginda akan meminum air tersebut. Yaumahu, untuk sepanjang hari pertama. Wal ghad, keesokan harinya, dalam kurungan hari kedua. Wa ba'dal ghad, dan hari selepas itu, dalam kurungan hari yang ketiga. Wasaqahu, dan Nabi akan memberi minum kepada orang lain juga. Fa in fadila syai'un, apabila masih ada yang berbaki, ahraqahu, Nabi akan membuang air tersebut sebab khawatir boleh menjadi memabukkan. Terus 5228, baca sanad dia. Yahya an-Nakhai telah berkata, sekumpulan orang telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas an bai'il khamar, berkenaan tentang menjual khamar, menjual arak, wa syira'iha, membelinya, wa tijarati fiha, berniaga padanya. Adakah boleh untuk jual beli, untuk simpan arak, bagaimana? Maka Abdullah bin Abbas pun pelik. Abdullah bin Abbas bertanya, "Muslimuna antum? Kamu ni Islam ke tak?" Mereka berkata, "Ya." Maka berkata Abdullah bin Abbas, "Fa innahu la yasluhu bai'ah." Maka tidak dibenarkan untuk membeli arak, wala syira'uha, menjualnya. Bai'uha, menjualnya, wala syira'uha, membelinya, wala tijaratu fiha, dan melakukan perniagaan padanya. Qala fas'aluhu 'anin nabis, mereka telah bertanya pula berkenaan tentang rendaman air. Faqala, maka Abdullah bin Abbas berkata, kharaja Rasulullah, Nabi SAW telah keluar di dalam satu permusafiran. Thumma raja'a, kemudian baginda telah pulang dalam keadaan telah direndam. Waqad nabadha nasun, sebahagian orang telah merendamkan daripada kalangan para sahabat Nabi untuk Nabi SAW fi hanatim,
dalam bekas yang diperbuat daripada tanah, wa nakir, dalam bekas yang diperbuat daripada pokok kurma, wa dubbak, dan dalam bekas yang diperbuat daripada labu kering. Fa amara bihi, maka Nabi perintahkan untuk dibuang segala air yang dalam bekas tersebut. Summa amara bisiqa, kemudian Nabi perintahkan untuk menggunakan bekas kulit untuk menyimpan air nabis dan sebagainya. Faju'ila fihi zabib, maka diletakkan dalam bekas kulit tersebut kismis dan juga air. Faju'ila minal laili, maka dibiar sepanjang malam. Fa asbaha, sehingga ke pagi. Maka pada waktu pagi, fasyariba minhu, Nabi akan minum daripada air nabis dengan kurma ini pada sepanjang hari tersebut. Walailatahu, pada malam berikutnya. Wa minal ghad, dan juga pada hari keesokannya sampailah waktu petang. Fasyaribahu, Nabi akan minum dan Nabi akan berikan kepada orang lain. Falamma asbaha, apabila air tersebut telah mula berubah, telah mula berbuih, maka Nabi memerintahkan untuk air tersebut dibuang saki-bakinya. Jelas ke jelas? Terus 5229. Maka Aisyah telah memanggil seorang hamba perempuan daripada Habsyah. Aisyah berkata, salah hadhi, tanya dengan hamba perempuan ini. Innaha kanat, sesungguhnya dialah yang bertugas untuk merendamkan air, membuat rendaman air, membuat nabis untuk Nabi SAW. Maka Habasyiyah, wanita Habsyah itu berkata, kuntu anbidhulahu, aku membuat air nabis untuk Nabi SAW fi siqa'im minal lail, pada bekas kulit pada waktu malam. Wa ukihi, dan aku mengikat penutupnya. Wa u'allikuhu, dan menggantungkan bekas air tersebut. Fa idza asbaha, apabila pada waktu pagi, maka baginda pun akan minum daripadanya. Riwayat yang seterusnya 5230, baca sanad dia. Panggil Kak Safi. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kunna nanbis, adalah kami membuat air rendaman air, membuat nabis untuk Nabi SAW fi siqain, pada bekas kulit. Yuka a'lahu, maka diikat bahagian atas dia. Kalaulah kita pernah tengok kirbah ni dia macam botol air, cumanya atasnya ada penutup dan bawahnya pun ada penutup. Maka bahagian atasnya diikat. Walahu azla, dan dia mempunyai lubang yang juga ada penutupnya pada bahagian bawah dia. Dan bizuhu, maka kami akan membuat air rendaman ini ghudwatan, pada waktu pagi. Fayashrabahu, maka Nabi akan minumnya pada waktu malam. Kalaulah direndam pagi, maka Nabi akan minum pada waktu malam. Wa nanbizuhu isya, kalaulah dibuat pada awal malam, maka Nabi akan minum pada pagi keesokannya. 5231, maka rendam sepanjang malam pun dah cukup. Dah dapat dah rasa manis tersebut. Kalau rendam lama-lama, khawatir nanti akan boleh membawa kepada memabukkan. 5231, baca sanad dia. Abu Usaid As-Sa'idi telah menjemput Nabi SAW fi ursihi, di dalam majlis kenduri kahwinnya. Fakanat imra'atuhu yawma idzin, dan adalah isteri kepada Abu Usaid adalah pada waktu tersebut adalah hamba perempuan mereka. Wahyal arus, dan dialah pengantin perempuan. Qala Sahlun, berkata Sahal, tadruna, adakah kamu tahu apakah yang mereka telah beri minum kepada Nabi? Anqa'at, maka pengantin perempuan telah merendamkan untuk Nabi SAW tamarat, beberapa biji kurma, minal lail, daripada waktu malam, fi taurin, pada satu mangkuk besar yang diperbuat daripada batu. Falamma akala, apabila Nabi telah selesai makan, saqathu, maka pengantin perempuan telah menghidangkan kepada Nabi nabis untuk diminum. Maka Nabi minum. Nabi SAW minum. Terus 5232, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Yaqub ya'ni bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sa'lan yaqulu atta Abu Sa'id as-Sa'idi Rasulullah sallallahu fada'a Rasulullah sallallahu bimithlihi wa lam yaqul falamma akala saqathu iyyahu. 5233, baca sanad dia.
fi taurin min hijarah, maka pengantin perempuan dia telah buat air nabis untuk Nabi sebagai special. Dia telah buat dalam mangkuk besar yang diperbuat daripada batu. Falamma faragha sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am, bila Nabi SAW telah selesai daripada menjamah makanan, amathathu, maka dia telah menghidangkan kepada Nabi. Fasaqathu, maka dia telah memberi Nabi SAW minum. Takhussuhu bidzalik, dia khususkan untuk Nabi SAW. Adik. Boleh? Sini Habib buat. Boleh sini. Mana lagi kutip tu, kutip. Kejap Ada kutip. Dia suka makan kurma. Dah. Kan pegang dulu tangan. Tutup balik tu. Okey, terus mana tadi riwayat tadi? 5,034. Takhussu bidzalik. Dia mengkhususkan Nabi SAW punya minuman dengan nabis. Orang lain tak ada. Khusus untuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW minum kerana nak meraihkan ketika itu akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan rumah yang telah menghidangkan untuk Nabi. Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua 468, hadis ini memberi pengajaran kepada kita jawazu takhsisi sahibi ta'am. Maka harus untuk seorang pemilik jemputan mengkhususkan makanan yang tertentu kepada jemputan yang tertentu. Maka tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk melakukan itu. Terus 5,234 baca sanad dia. Telah disebut kepada Nabi SAW keadaan seorang wanita daripada kalangan Arab. Maka Nabi SAW sebenarnya nak meminang wanita ini. Tapi wanita ini tak kenal Nabi. Maka dia pun kata, aku berlindung kepada Allah daripada kamu. Dan apabila seseorang dah berkata kepada Nabi begitu, maka Nabi pun membatalkan niat baginda. Maka Nabi SAW telah disebut tentang seorang wanita daripada kalangan Arab. Fa'amara Abu Usaid, maka Nabi telah perintahkan Abu Usaid an yursila ilaiha, untuk bertemu dengan wanita ini. Fa'arsala ilaiha, maka dia pun telah menghantar utusan kepada wanita ini. Faqadimat, maka wanita ini pun telah datang kepada Nabi. Fanazalat, dan wanita ini telah tinggal sementara fi ujum, dalam kubur, dalam rumah milik Banu Sa'idah. Fakharaja Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar menuju ke perkampungan Banu Sa'idah. Hatta ja'ah, dan baginda mendatangi tempat tersebut. Fadakhala alaiha, maka baginda pun masuk menemui wanita ini. Fa'idha mra'atun, maka adalah dia seorang wanita munakisatun, yang tertunduk kepalanya. Falamma kallamaha Rasulullah, apabila Nabi SAW berbicara kepadanya, wanita ini terus berkata, sebab dia tak kenal itu Nabi, a'udzubillahi minka, aku memohon perlindungan kepada Allah daripada kamu. Maka baginda pun menjawab, qad a'aztuki minni, demi sesungguhnya aku memberi perlindungan kepadamu daripada diriku. Maksudnya Nabi tak ganggu dia lagi. Faqalu laha, maka kaum dia telah tegur kepada wanita ini, atadrina man hadza, adakah kamu tahu siapakah lelaki ini? Wanita tersebut berkata tidak. Mereka berkata, inilah Rasulullah SAW. Ja'aki, dia telah datang kepada kamu, liyakhtibaki, untuk meminang kamu. Qalat, maka wanita itu berkata, anna kuntu ashqa min zalik, adalah aku orang yang paling celaka, orang yang paling celaka disebabkan itu. Sebab dia tak tahu itu adalah baginda Nabi SAW. Kalaulah tidak, maka dia termasuk salah seorang daripada ummahatul mukminin. Berkata Sahal, maka Nabi SAW telah datang pada hari tersebut, dan Nabi telah duduk di Saqifah Banu Sa'idah. Saqifah ini adalah tempat berkumpul Banu Sa'idah, bersama dengan para sahabat baginda. Kemudian baginda bersabda, iskina, berilah kami minuman kepada Sahal. Maka aku telah mengeluarkan untuk mereka hadzal qadah, iaitu bekas ini. Qadah adalah bekas minuman ini. Fa asqaituhum, dan aku memberi mereka minum daripada bekas ini. Berkata perawi Abu Hazim,
fa akhraja lana Sahal, maka Sahal telah mengeluarkan kepada kami bekas tersebut, bekas minuman tersebut. Fa syaribna fih, dan kami pun minum daripada bekas tersebut. Kemudian istauhabahu ba'da zalika Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meminta kepada Sahal apa bekas minuman tersebut sebagai hadiah. Fawahabahulah, maka Sahal telah menghadiahkan bekas tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Wa fi riwayati Abi Bakr bin Ishaq qala iskina ya Sahlu. Maka pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam Nawawi, masyru'iyyatut tabarruk bil athar, maka adanya dalil berkenaan tentang mengambil keberkatan berdasarkan perbuatan para sahabat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, antaranya adalah daripada bekas yang Nabi pernah minum daripadanya pada hadis Sahal yang kita baca tadi. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada baris yang ketiga daripada bawah, wa atbaqas salaf wal khalaf alaihi min at-tabarruk bis salah, antaranya mengambil keberkatan dengan solat di tempat solat Nabi SAW di raudhah yang mulia. Wa dukhulil ghar alladhi dakhalahu, memasuki gua yang pernah dimasuki oleh Nabi. Wa min hadza i'ta'u sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, dan daripada sudut inilah juga kita faham kenapa Nabi memberikan kepada Abu Talha rambut baginda untuk dibahagi-bahagikan kepada para sahabat. Wa i'ta'u haqwahu litakfina fihi bintah, Nabi berikan kepada Fatimah, anak perempuan Nabi, akan pakaian baginda supaya dikebumikan dalam pakaian Nabi SAW tersebut. Dan juga beberapa lagi dalil-dalil tentang tabarruk, mengambil keberkatan daripada asar, daripada peninggalan. Asar maksudnya peninggalan Nabi SAW. Terus riwayat seterusnya 5235, baca. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, laqad saqaitu Rasulullah, aku telah memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum biqadahi hadha, maka Anas pun tunjukkan dengan bekas minuman ini. Hadha syaraba kullah, semua jenis minuman Nabi pernah minum daripada bekas ini. Al-asal, minuman madu, an-nabis, minuman rendaman air, wal ma' air, dan juga wal laban, susu. Riwayat seterusnya nak menerangkan kepada kita harus untuk minum susu, untuk minum susu. Maka boleh untuk meminum susu. 5236, baca sanad dia. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah berkata, adik, mana kakak? Kakak mana? Oh, ada kelas, ada kelas ngaji. Adik tak nak ngaji? Belum lagi, Belum lagi. Adik mainlah dengan Mia. Mana Mia? Mia tak datang hari ni. Nak air? Ni ada air? Ada air, minum air. Mana tadi? 5,036. Allahumma salli. Maka daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah berkata, lamma kharajna ma'an Nabi, tak kala kami telah keluar daripada Mekah bersama dengan Nabi SAW menuju ke Madinah, kata Abu Bakar, mararna, kami telah melewati dengan seorang pengembala, waqad atasha, dan Nabi SAW telah dahaga. Qala, berkata Abu Bakar, fahalabtu lahu, maka aku telah memerah untuk Nabi SAW kuthbatan, sangat sedikit daripada susu. Sebab kambing tersebut pun tidak ada susu yang banyak. Fa'ataituhu biha, maka aku telah membawa susu tersebut kepada Nabi. Fasyaribah, maka baginda telah minum sehingga aku merasa gembira. Maka Nabi SAW minum susu banyak kali. Maka dibawakan di sini riwayat-riwayat di mana Nabi SAW telah minum susu. 5237, baca sanadnya. Tak kala Nabi SAW datang daripada Mekah ilal Madinati, menuju ke Madinah, qala, berkata perawi, fa'atba'ahu, maka telah mengejar Nabi Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Waktu ni dia belum masuk Islam.
namun kemudian dia telah masuk Islam. Qala, maka apa berkata perawi, fada'a alaihi, maka Nabi SAW telah berdoa ke atas Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Fasakhat farasuh, maka kudanya telah tergelincir, kudanya telah terjatuh. Faqala, maka apa berkata Suraqah, faqala ud'ullah li, wahai Muhammad, doakanlah kepada Allah untukku, wala adurruka, aku berjanji aku tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu. Ketika itu semua orang kejar Nabi, kerana barang siapa yang berjaya tangkap Nabi, maka hadiahnya adalah 100 ekor unta. Maka semua orang nak tangkap Nabi. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah. Kemudian fa'atisha Rasulullah. Nabi SAW telah menjadi dahaga. Maka mereka telah melewati bira'i ghanam, dengan pengembala kambing. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, fa'akhaztu qadah, maka aku telah mengambil satu bekas minuman. Fahalabtu fihi, aku telah memerah susu dalam bekas minuman tersebut untuk Nabi SAW. Kusbatan min laban, sangat sedikit daripada susu. Fa'ataituhu bih, dan aku bawakan kepada Nabi SAW. Fashariba hatta raditu, maka baginda telah minum susu tersebut sehingga menjadikan aku gembira. Hati-hati. Tak nak, buang. Terus 5238, baca sanad dia. Maka dalam riwayat ini kata Ibnu Musayyab, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah dibawa pada malam baginda diperjalankan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Maka perjalanan di bumi dikenali sebagai Isra. Perjalanan daripada Baitul Maqdis menuju kepada pertemuan dengan Allah, maka ianya dikenali sebagai Mi'raj. Dikenali sebagai Mi'raj. Maka sabda Nabi, ketika mana aku diperjalankan dan aku telah tiba di Ilya, maka telah dibawakan kepadaku dengan dua bekas minuman. Satu yang berisi arak dan yang kedua berisi susu. Maka Nabi SAW telah melihat kepada keduanya. Fa'akhadal laban, maka Nabi telah mengambil susu. Maka Jibril berkata kepada baginda Nabi, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadamu, wahai Muhammad, lil fitrah, untuk fitrah. Lau akhaztal khamar, kalaulah kamu mengambil arak, ghawat ummatuka, maka mudah untuk umat kamu menjadi sesat. 5239 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Salamah bin Syabib bin qala hadatsana Al-Hasan bin A'yan qala hadatsana Ma'qil an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi wa lam yadhkur bi Ilya. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang banyak tajuk dia, banyak hadis, dan hadis ni panjang. Maka ada beberapa dalam riwayat ini. Yang pertama, dalam hadis yang banyak ni, kita akan baca Nabi SAW menggalakkan, bahkan sunnah, untuk menutup bekas air. Bila-bila pun, terutamanya pada waktu malam. Maka jangan kita minum daripada air yang terbuka bekas dia. Kadang-kala, kalaulah sihir dan sebagainya pun, maka boleh dihantar melalui bekas yang terbuka. Maka sebab itu Nabi SAW menyuruh takhmiril ina, untuk menutup bekas air. Bahkan apa-apa bekas yang mempunyai makanan ataupun minuman. Yang kedua, wa ika as-siqa. Nabi SAW menyuruh untuk mengikat dengan tali bekas minuman kulit. Maka orang dulu cara untuk mereka mengikat bekas minuman kulit adalah dengan tali. Maka Nabi suruh ikat. Bererti zaman kita, kalaulah ada air dalam botol ataupun dalam jug, maka tutup air tersebut. Yang ketiga, wa ighlaqil abwab. Nabi SAW menyuruh untuk mengunci akan pintu-pintu rumah, terutamanya pada waktu malam, untuk keselamatan, dan juga dalam hadis untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada perkara-perkara yang tak elok. Dan yang keempat, wa dzikri ismillahi ta'ala alaiha. Bila buat semua benda ini, baca bismillah. Bila tutup pintu, kunci pintu, baca bismillah. Maka ianya akan menjadi seperti perlindungan untuk kita daripada segala perkara yang tak elok.
Apabila nak tutup bekas air, baca bismillah. Bila nak tutup jar air, maka baca bismillah. Maka ianya akan menjadi perlindungan untuk orang tersebut. Lagi-lagi pada waktu malam, makhluk-makhluk yang jahat ini, maka ia lebih banyak berleluasa. Sebab itu Al-Quran sebut, Kul a'udzu birabbil falaq, berlindung daripada kegelapan malam. Kemudian wa itfa'is siraj, memadamkan pelita-pelita yang ada api. Semua benda-benda yang boleh membawa kepada terbakar, Nabi SAW suruh padam. Indan naum, ketika mana nak tidur. Daripada sini juga sebahagian para ulama menyebut bahawa digalakkan untuk tidur di dalam gelap. Maksudnya tutup lampu. Bukanlah pada waktu itu dibuka lampu. Wakafis sibyan, melarang anak-anak, wal mawashi dan binatang, ba'dal maghrib, untuk keluar selepas maghrib. Maka bila masuk di maghrib, anak-anak dan juga binatang dilarang daripada keluar. Sampailah masuk waktu isyak. Antara maghrib dan isyak, maka dilarang untuk keluar. Dan hadis ni banyak, sebahagian dia adalah berulang-ulang. Cumanya kita akan baca dulu hadis ini pada awal. Nanti bila tiba beberapa berulang-ulang, kita akan baca tanpa terjemahan insya-Allah. 5240 baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, akhbarani Abu Hamid As-Sa'idi, Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu telah memaklumkan aku telah datang kepada Nabi SAW biqadahin, membawa satu bekas air, labanin, berisi susu, minan naqi', daripada air yang direndam, laisa muhammira, yang tidak memabukkan. Maka maksudnya dibawa kepada Nabi SAW susu yang direndam dengan sesuatu kurma ataupun anggur. Maka baginda tegur, sabda Nabi, laisa muhammara, maksudnya yang tidak ada penutup. Takhmir maksudnya tutup. Maka dibawa air itu tanpa penutup. Maka Nabi SAW pun tegur, Allah khammar tahu, mengapa kamu tidak tutup bekas air ini? Walau ta'rudu alaihi udah, walaupun dengan cara kamu meletakkan padanya kayu. Walaupun dengan letak kayu. Sebab itu kalau kita tengok, sebahagian ustaz-ustaz ataupun guru, kalaulah contohnya kadang-kadang sebahagian penceramah yang memang amalkan hadis ini, maka kalaulah kita hidangkan kepadanya air yang tak ditutup, maka dia tak nak minum. Sebab Nabi SAW pun tegur pada sahabat yang bagi air kepada Nabi tak ditutup, maka dia tak nak minum. Sekurang-kurangnya sabda Nabi, walaupun kamu meletakkan di atasnya kayu nipis. Kalau zaman kita, letak pen pun boleh, letak apa-apa. Letak kayu nipis ataupun letak pen di atasnya. Maka Nabi SAW suruh untuk tutup. Tapi kadang-kadang masyarakat kita tak peka. Sepanjang malam, sepanjang hari, sesuatu minuman itu tak ditutup dan minum. Walaupun kita nampak macam tak ada binatang di dalam dia, tetapi Nabi SAW tidak suka untuk minum daripada minuman yang dihidangkan tak ditutup, ataupun bekas minuman yang tak ditutup. Maka pasti dalam sunnah Nabi ada kebaikan. Maqala Abu Hamid, innama umira bil askiyah, maka diperintahkan untuk menutup bekas-bekas minuman kulit laila, pada waktu malam. Wabil abwabi, dan untuk mengunci pintu pada waktu malam. 5241 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabillahi qala wa hadatsani Ibrahim bin Dinar qala hadatsana Rahman bin Ubadah qala hadatsana Ibnu Jurayj wa Zakaria bin Ishaq qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul akhbarani Abu Hamid As-Sa'idi annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam biqadahi labanan bimithli qala wa lam yadhkur Zakaria qawla Abi Hamid bil lail. 5246 baca sanad dia. Adik. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, kunna ma Rasulillah, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastasqa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air untuk diminum. Faqala rajulun, maka seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, ala nasqika nabidha, boleh tak kami menghidangkan kepada kamu air nabis, air rendaman dengan kurma ataupun kismis, anggur?
Maka baginda berkata, bala, mengapa tidak? Fa kharaja ar-rajul yas'a, maka lelaki tersebut telah keluar berlari. Faja'a biqadahin, dan dia membawa satu bekas minuman yang terdapat di dalamnya nabis. Maka Nabi SAW terus tegur. Sabda Nabi, Allah khammar tahu, mengapa kamu tidak tutup bekas minuman ini? Walau ta'rudu alaihi udah, walaupun menutupnya dengan satu kayu, dengan satu kayu nipis. Maka Nabi SAW tidak suka untuk minum daripada bekas yang tidak ditutup. Dan kita patut mengamalkannya. Kerana kadang-kala ada banyak benda yang tidak kelihatan pada mata. Terus riwayat seterusnya. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, telah datang seorang lelaki yang dikenali sebagai Abu Hubaid biqadahin, membawa satu bekas air yang berisi susu minan naqi, yang direndamkan sesuatu dalam susu tersebut. Maksudnya ianya adalah susu yang manis dicampur dengan kurma ataupun kismis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW menegur dia. Nabi bersabda, Allah khammar tahu, mengapa kamu tidak menutup bekas tersebut? Walau ta'rudu alaihi udah, walaupun dengan kamu meletakkan padanya sebatang kayu. Bukanlah kayu besar. Maksudnya kayu yang halus zaman kita, walaupun diletakkan dengan pen dan sebagainya. 5244, baca sanad dia. Apa kopi intim? Intim. Ada kat atas satu. Maka Nabi SAW telah bersabda, dalam hadis ini dikumpulkan segala tajuk yang kita baca di atas. Sabda Nabi, ghattul ina, tutuplah bekas-bekas kamu, sama ada makanan ataupun minuman. Wa auqus siqa, dan ikatlah dengan tali bekas minuman kulit kamu. Wa aghliqul bab, kuncilah pintu kamu. Wa atfi'us siraj, padamlah pelita kamu. Fa inna syaitana la yahillu, sesungguhnya syaitan tidak boleh membuka siqa, bekas minuman kulit. Wala yaftahu baba, tidak boleh membuka pintu. Wala yakshifu ina'a, tidak boleh mengalihkan penutup penutup bekas. Nak menunjukkan bahawa kadang-kala syaitan pada waktu itu mendatangkan sesuatu mudarat dengan izin Allah pada bekas-bekas yang terbuka, pada pintu rumah yang terbuka. Fa illam yajid ahadukum, maka jika salah seorang daripada kamu tidak mendapati kecuali hanya dia mampu meletakkan di atas bekasnya satu kayu yang nipis, au yadhkura smallahi, dan ataupun menyebut nama Allah, falyaf'al, maka buatlah. Maksudnya kalaulah tak ada penutup, maka buat salah satu daripada dua. Letak kayu ataupun apa-apa di atas bekas tersebut, ataupun sebutlah nama Allah, baca bismillah. Riwayat seterusnya, fa innal fuwaisiq, mana tadi? Fa innal fuwaisiqah, kerana sesungguhnya tikus tudrimu, membakar dengan cepat, ala ahlil baiti, pada penghuni rumah akan rumah mereka. Maksudnya kadang-kala binatang perosak, jika tak dimatikan pelita api, maka ianya akan membawa kepada kerosakan. Maka zaman kita dah tak pakai pelita, namun apa-apa yang boleh menyebabkan kepada kebakaran, contohnya gas, ataupun contohnya sesuatu short circuit dan sebagainya, maka sesuatu yang boleh menyebabkan kepada kebakaran, Nabi SAW suruh untuk padam ketika mana nak tidur. Walam yazkur kutaibatu fi hadithi wa aghliqul bab. 5245, baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, waqfi'u, sabda Nabi, bekas-bekas yang kosong, maka terbalikkanlah bekas-bekas yang kosong. Jangan biarkan ianya terbuka. Aw khammirul ina, ataupun tutuplah kamu bekas-bekas. Walam yazkur ta'ridul udi ilal ina. 5246 dan 47. Kedua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilay qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aghliqul baba fa dzakara bimithli hadits al-Laysi ghaira annahu qala wa khammirul aniyah wa qala tudrimu ala ahli al-baiti thiyabahum. 5247, baca sanad dia. Yang ni pun kita tidak terjemahkan. Wa bi ilay qala wa hadatsani Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi maqala wal fuwaisiqatu, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Adik, buat apa tu dik? Tak nak kacau semut tu, biar je dia. Biar je, tak apa. Dia tak kacau adik pun kan. Wal fuwaisiqah, dan apa tikus, tudrimul baita, menjadi penyebab terbakarnya dengan cepat rumah ke atas penghuninya. 5248, baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW telah bersabda, "Idza kana junhul lail," apabila datangnya kegelapan malam, au amsaitum, ataupun kamu telah mula masuk waktu petang, maksudnya dekat-dekat nak maghrib, fakufu, maka tahanlah anak-anak kamu, fa inna syaitan, kerana sesungguhnya syaitan, yantashiru, berlega pada waktu itu. Dah dekat nak maghrib pukul 7, maka jangan bagi anak-anak keluar. Kadang-kala ada sebahagian tempat, maka waktu nak maghrib lah anak-anak baru nak keluar. Lepas asar tak pergi mana, waktu nak maghrib baru nak keluar. Maka sabda Nabi, tahanlah anak-anak kamu daripada berlega. Kenapa anak-anak terutamanya? Sebab mereka ini adalah berada dalam situasi belum mempunyai amalan-amalan seperti ibu bapa. Mak ayah dia dah solat, dah zikir, baca Quran, maka ada amalan. Sementara anak-anak masih belum ada. Maka Nabi SAW kata, tahanlah anak-anak daripada keluar ketika mana waktu nak maghrib. Kerana itulah waktu syaitan berlega. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail, apabila telah berlalunya sebahagian daripada malam, lebih kurang waktu isyak, sebahagian para ulama menyebut, fa khalluhum, maka barulah biar mereka keluar. Kalaulah mereka nak keluar jika ada urusan. Wa aghliqul abwab, dan kuncilah pintu-pintu rumah. Wa dzkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah ketika mana mengunci pintu rumah. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan tidak boleh membuka pintu yang dikunci. Wa auku kirabikum, dan tutuplah dengan tali, ikatlah dengan tali bekas air kulit kamu. Wazkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Wa khammiru aniyatakum, tutuplah bekas-bekas makanan kamu. Wazkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Walau an ta'rudu alaiha, walaupun dengan meletakkan di atasnya sesuatu, apa-apa pun, sama ada pen ataupun apa-apa. Wa atfi'u masabihakum, dan padamkanlah pelita-pelita kamu ketika nak tidur. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, banyak orang kata, tapi syaitan bukan perlu pintu nak masuk rumah. Tetapi kalau kita baca hadis ini, Nabi terangkan, kunci pintu dengan baca bismillah. Nak kunci pintu, baca bismillah. Nak tutup bekas minuman, baca bismillah. Nak tutup bekas makanan, baca bismillah. Maka kekuatan bismillah tersebut menjadikan segala benda yang buruk takkan dapat masuk ke rumah kita. Dengan keberkatan bismillah. Sebab itu sabda Nabi, syaitan dah tak boleh buka dah pintu. Bererti syaitan tak boleh masuk mana-mana rumah yang mengunci pintunya dengan bismillah. Sebab itu kita biasakan diri kita bila nak keluar masuk rumah, kalaulah kita tak tahu doa apa-apa pun, baca bismillah. Masuk rumah, baca bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Kunci pintu, baca bismillah. Buat apa pun baca bismillah. Maka tidak akan datang mudarat, kerana kita tidak tahu siapa yang menghantar apa kepada kita. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Terus riwayat seterusnya, dua riwayat ini kita tidak terjemahkan. 5249 dan 50. Kedua-dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبإليه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحو مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. 5520. وبإليه قال حدثنا أحمد بن عثمان أنه فلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار كرواية روح. Isya dah ngaji dah? Dah doa dah? Dah? Belum? Dah? Tak boleh duduk dulu, nanti suruh kakak panggil kalau nak doa. Dah? Tak, adik minum, Adik tak ngaji lagi. 5251, baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, la tursilu, janganlah kamu membiar keluar fawashiyakum, binatang-binatang kamu, wasbianakum, dan anak-anak kamu. Idza ghabatis syamsu, sebaik sahaja matahari terbenam. Masuk dia maghrib, sabda Nabi, jangan biarkan anak-anak kecil, binatang-binatang kamu di luar. Tapi kecuali lah kalau kucing tu duduk luar.
Tak payahlah kita nak buat masuk. Kalau binatang tu dah duduk luar tak mengapa. Hatta tazhab, ya Allah. Hati ya. Hati ya, kaca tu hati ya, tak nak main. Hatta tazhaba, sehingga berlalunya. Sehingga berlalunya fahmatul isya, kegelapan isya. Maksudnya sampailah masuk waktu isya sekurang-kurangnya. Maka jangan biarkan anak bermain di luar di antara maghrib dan isya. Fa inna syayatin, kerana sesungguhnya syaitan, tub'atsu, bergerak bebas, idza ghabati syamsu, ketika mana terbenamnya matahari, hatta tazhaba, sehingga berlalunya kegelapan isya. Maksudnya sampai masuknya waktu isya. 5252. Maka ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ila qala wa hadatsana Muhammadul Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan wa Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadis Zuhairin. 5253 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis ni Nabi terangkan kenapa Nabi suruh ambil berat untuk tutup bekas makanan, bekas minuman. Kenapa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa suruh untuk tutup? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Ghattul ina", tutuplah bekas makanan kamu dan apa jua bekas. "Wa auqus siqa", ikatlah dengan tali bekas minuman kamu. Orang dulu mereka punya bekas minuman adalah bekas kulit yang diikat dengan tali pada bahagian atasnya. Sabda Nabi menerangkan, fa inna fis sanah, kerana sesungguhnya di dalam setahun, lailatan, ada satu malam, dan tak diketahui bila malam tersebut. Maka ada satu malam yang mana yanzilu fiha wabak, pada malam tersebut akan turunnya segala jenis penyakit, segala jenis wabak. La yamurru bi ina, tidaklah wabak tersebut melewati mana-mana bekas. Laisa alaihi ghita, yang tidak mempunyai penutup. Awsiqa, ataupun bekas minuman kulit. Laisa alaihi wika, yang tidak diikat dengan tali. Illa nazala fih, kecuali turunnya dan adanya wabak pada bekas tersebut. Maka Nabi kata tutup minuman, tutup segala jenis bekas. Makanya ada wabak yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dan sebenarnya sunnah Nabi SAW pasti ada kebaikan. Maka sebab itu, walaupun kita tak nampak dengan mata, zaman kita berapa banyak yang mana orang dulu tak nampak dengan mata, zaman kita Allah dah tunjukkan sedikit demi sedikit. Dan Nabi SAW dah sebut lama tentang perkara tersebut. Sebab ada penemuan. Maka adakah kita lebih percaya kepada penemuan daripada apa yang Nabi SAW telah janjikan sekian lama? Ada manfaat. Cumanya kadang-kadang orang pertikaikan, tak nampak pun wabak, maka terpulang kalaulah tidak mahu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. 5254 baca sanad dia. Yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ila qala wa hadatsana Nasr ibn Ali al-Jadami qala hadatsana Abi qala hadatsana Lays ibn Sa'd bi hadzal isnad misla ghaira annahu qala fa inna fi sanati yawman yanzilu fihi waba wa zada fi akhir al-hadith qala al-Layth fal a'ajimu indana yattaquna dhalika fi kanun al-awwal. Maka berkata Lays berkata, maka adalah orang-orang bukan Arab yang dia temu. Sebab pada zaman Umar bin Khattab, para sahabat dah banyak bergaul dengan orang bukan Arab. Bila Islam dah sampai ke Iran, bila Islam dah sampai ke sebahagian Afrika, maka mereka banyak bergaul dengan bukan Arab. Kata Laith, maka adalah orang-orang bukan Arab di sisi kami. Yattaqun, mereka sangat berhati-hati tentang perkara itu. Fi kanunal awal, daripada nenek moyang mereka, daripada zaman yang terdahulu. Mereka sangat jaga. Pada waktu malam mereka tutup bekas minuman mereka, bekas makanan. Mereka tutup segalanya, mereka dah jaga. Dan Nabi SAW bersabda perkara yang sama. 5255 baca sanad dia. Dua hadis yang terakhir daripada bab ini nak menerangkan pentingnya untuk menutup segala perkara yang boleh menyebabkan kebakaran pada rumah. Maka zaman dulu mereka guna pelita. Nabi kata waktu nak tidur padam pelita. Sebab tak tahu apa yang berlaku ketika sedang tidur. Maka zaman kita pun sama, apa-apa benda yang boleh membawa kepada
kebakaran, maka tutup. Contohnya tutup gas ataupun tutup suis lampu yang kadang-kala boleh kita tahu kalau kita tutup buka ada spark. Kadang-kala rumah terbakar kerana gas bocor dan kemudian ada suis yang ada spark bila tutup buka. Maka kadang-kala menyebab kepada kebakaran. Maka sabda Nabi SAW bila nak tidur, la tatrukun nar. Janganlah kamu membiarkan api di rumah kamu ketika mana kamu nak tidur. Padamkan semuanya. 5256 baca sanad dia. Kata Abu Musa, telah terbakar sebuah rumah ala ahlihi, dan telah terbakar sebuah rumah bagi penghuninya di Madinah pada waktu malam. Falamma hudditha, tak kala diceritakan kepada Nabi SAW bisya'nihim, dengan keadaan mereka. Qala, baginda bersabda, inna hadhihi nar, sesungguhnya api-api ini, innama hiya, sesungguhnya ianya adalah aduwwul lakum, musuh kamu. Itu yang kita biasa dengar. Api ni bila dah besar menjadi musuh. Maka itu hadis Nabi. Sabda Nabi, fa idza nimtum, maka apabila kamu tidur, fa atfi'uha, maka padamkanlah api-api tersebut, ankum, daripada kamu. Maka Nabi menyuruh untuk menutup segala perkara yang boleh menyebabkan kepada kebakaran. Kita akan sambung jam 11.30 insya-Allah daripada riwayat 5287. Kita akan sambung 11.30. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah sebentar lagi.